warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat, salam sejahtera buat semua penonton yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin salawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Saya Abdul Hadi bin Muhammad Isa sebagai host anda pada kali ini dalam program Forum Ilmiah Wacana Khazanah Melayu di Kepulauan Riau Linggo yang diadakan di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau Linggo, sempena kunjungan kami daripada Persatuan Pengkaji Manuskrip Melayu Malaysia, iaitu Pertiman. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan adakan sedikit wacana ilmiah yang berkisar berkaitan dengan dapatan ilmiah dan juga sejarah berkaitan dengan bangsa Melayu dari segi perubatan, jati diri bangsa, sejarah, peperangan dan asal-usul bangsa Melayu Riau Linggo. Jadi untuk membahaskan tajuk yang sangat penting dan unik ini, kita memperkenalkan beberapa ahli panel yang hebat dalam bidang masing-masing, iaitu panel yang pertama ialah Datuk Raja Malik bin Raja Hamzah. Apa khabar Datuk? Yayasan Kebudayaan Investasi Kepulauan Riau, yang mana beliau juga adalah zuriat Raja Almarhum Raja Haji Fisabilillah yang ke-6. Kemudian panel yang kedua yang kita perkenalkan ialah Ustaz Dr. Hasanuddin bin Yusof. Apa khabar Ustaz? Dan panel yang kedua yang daripada Dr. Pendidikan yang lain. Ustaz Dr. Nasiruddin Sabri. Apa khabar Ustaz? Jadi beliau adalah pengurusi Pertubuhan Pendidikan Manuskrip Melayu, iaitu Pergiman. Kemudian panel yang keempat ialah Fadil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Beliau adalah penawar bebas pelaksana TV dan radio, course director CD Scuba Diving, itu course peringkat yang tertinggi dalam dunia menyelam, dan juga beliau adalah pengasas Yayasan Al-Amin. Jadi insya-Allah kita teruskan program kita atau wacana ilmiah kita dalam round yang pertama. Kita ada 2 round insya-Allah. Round pertama ni kita akan ada sesi soal jawab, dan mudah-mudahan insya-Allah ilmu yang akan diberikan daripada pendidikan ini kita cuba ambil dan cuba ternakan sebagai ilmu dan juga apa yang kita bangsa Melayu insya-Allah. Jadi soalan yang pertama kita kepada Fadil Datuk Raja Malik ya. Jadi Datuk, bagaimana sejarah dan keistimewaan Pulau Riau secara umum? Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang beri salam kepada junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta salam hormat salam taklim kepada tuan moderator dan juga panel yang lain. Berbicara tentang Kepulauan Riau, mungkin Kepulauan Riau sekarang adalah satu wilayah yang berada di bawah negara Republik Indonesia sebagai sebuah provinsi di Republik Indonesia. Tetapi tidak sebatas itu, Kepulauan Riau wilayahnya sekarang berbatas dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, terutama Johor. Kemudian di sebelah utara berbatas dengan berada di Laut Cina Selatan, berbatas dengan Thailand dan Brunei sampai ke China. Kemudian berbatas juga dengan beberapa kawasan di Sumatera. Memainkan peranan yang penting karena ada beberapa kawasan di Kepulauan Riau yang begitu akrab kepada yang
dibangun yang sejarah Melayu, imperium Melayu di kawasan Selat Melaka ini. Dulu di Kepulauan Riau berdiri sebuah kerajaan namanya Kerajaan Riau, Linggo, Johor dan Pahang, atau kita ringkas saja dengan Kerajaan Riau Johor atau Johor Riau. Kerajaan Riau, kita sebutkan Kerajaan Riau adalah penerus daripada Kerajaan Melaka yang satu waktu pindah ke Johor dan kejatuhan Melaka kami fokus pada 1211. Setelah perpindahan dari Johor, kemudian kerajaan itu juga kemudian mengalami perpindahan dari Johor ke Kepulauan Riau. Luas wilayah Kerajaan Riau itu meliputi Kepulauan Riau yang ada sekarang ini, termasuklah beberapa kawasan yang berada di Semenanjung Melayu seperti Johor, Pahang dan juga di Singapura dan beberapa kawasan di Indonesia sampai tahun 1824. Dan pada tahun 1824 terjadi perjanjian London atau Treaty of London yang isinya yang akan memecah belah kerajaan Johor Riau, termasuk Linggo, kemudian Pulau Tujuh dan beberapa pulau-pulau yang berada di Kepulauan Riau berada di bawah pengaruh Belanda, sedangkan Singapura, Jawa, Pahang di bawah pengaruh Inggris. Itulah mulai terpecahnya satu kerajaan yang dulu berada di bawah satu kuasa yang utuh yang pernah berada di Kepulauan Riau. Pada awal abad ke-18 terjadi perebutan kekuasaan antara keluarga bendahara dan sultan di kerajaan Johor, yang pertikaian itu mengundang beberapa orang bangsawan dari luar Sulawesi, orang Bugis dari Sulawesi yang kemudian ikut menguraikan pertikaian itu. Setelah reda pertikaian itu, diangkatlah Sultan Sulaiman Badur Al-Ansar di Sultan Abdul Jalil bin Ayatta atau Sultan Abdul Jalil III menduduki tahta kerajaan Johor Riau yang berkedudukan di Kepulauan Riau atau tepatnya di Tanjung Pinang. Juga kepada bangsawan-bangsawan Inggris dari Sulawesi itu yang ikut berjasa memadamkan pertikaian diberikan jabatan polisi setelah kita jabatan Raja Muda atau yang diperkuat Muda setelah perjalanan ringkas sejarah. Pada akhir abad ke-18 terjadi juga pertikaian antara Kesultanan Johor dengan pemerintah Hindia Belanda, di mana pada pertikaian itu terjadi perang Riau yang pertama. Perang Riau pertama itu meletus pada tahun 1782 sampai 1784, di mana pada perang itu kerajaan Johor yang dipimpin oleh seorang keturunan Melayu Bugis, Raja Haji, yang diperkuat Muda Riau keempat, Raja Haji ini dan telah yang jabatannya pada masa itu adalah yang diperkuat Muda. Raja Haji ini setelah wafat setelah dia pahit pada perang lawan Belanda di Melaka belum mendapat gelar Raja Haji kita adalah Batu Teluk Pertama. Hadirin yang saya undang, Kepulauan Riau juga memainkan peranan politik pada keperluannya kerajaan Belanda yang berada di kawasan selatan. Karena Kepulauan Riau, kerajaan Riau yang berpusat di Kepulauan Riau itu mempunyai hubungan yang erat dengan kerajaan-kerajaan Semenanjung Melayu, Johor, Pahang, Terengganu, dan juga Selangor dan lain-lain. Pada abad awal 19, dua kuasa koloni Eropah yang coba memainkan peranannya mencari kawasan baru untuk dijadikan daerah koloninya, daerah kekuasaannya, yaitu Inggris dan Belanda, mulai memainkan peranannya di kawasan Selat Melaka ini, di mana kerajaan Riau Lingga menjadi bagian daripada permainan politik orang-orang Eropah itu. Pertikaian antara orang Inggris dan Belanda berkaitan dengan politik itu kemudian diuraikan melalui kita sebut perjanjian London atau Treaty of London pada tahun 1824, di mana
isi perjanjian London itu memecah keutuhan kerajaan Riau, kerajaan Johor Riau yang berpusat di Kepulauan Riau. Begitulah mulai terpecahnya hubungan orang-orang Melayu yang ada di Kepulauan Riau dengan yang ada di Semenanjung Malaysia. Berikut juga adalah bagaimana perubahan, perpecahan, pergeseran bahasa Melayu. Bahasa Melayu di Malaysia dan di Singapura itu dipengaruhi oleh bahasa Inggris, kemudian dijadikan sebagai bahasa nasional atau bahasa Malaysia, bahasa persatuan Malaysia, bahasa Malaysia. Sedangkan di Indonesia, di Riau, bahasa Melayu itu dibina oleh orang-orang Riau, oleh anak jati Riau termasuk Raja Ali Haji, dengan membuat kamus perbendaharaan bahasa Melayu, dibuat kaedah tata bahasa, sehingga bahasa Melayu di Riau ini dianggap sebagai satu bahasa khas Riau atau disebut bahasa Melayu dialek Riau, yang kemudian pada masa seterusnya bahasa Melayu Riau itu diangkat menjadi bahasa persatuan negara Indonesia. Jadi asal-usul bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan di negara Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu yang pembinaannya dilakukan di Kepulauan Riau dan Pulau Penyengat oleh Raja Ali Haji dan lingkarannya melalui karya-karya kebahasaan itu. Di Kepulauan Riau terdapat tempat-tempat, kawasan-kawasan yang penting, di mana tempat itu kalau kita sebut sangat dekat dengan minda dan hati orang-orang Melayu. Seperti misalnya Bentan. Bentan itu adalah kawasan tua, kawasan lama yang dulunya menjadi tempat orang Melayu kembali ke pangkal jalan apabila terjadi masalah di ujung jalan. Kita membaca sejarah bagaimana orang-orang dari Bukit Sikuntang, Palembang, Sriwijaya yang kemudian menjadikan Bintan sebagai tempat untuk mereka mendirikan satu kawasan atau kerajaan baru setelah runtuhnya Sriwijaya. Kemudian ketika Sultan Mahmud Melaka dikalahkan Portugis pada 1511, maka Sultan Mahmud menjadikan juga Bintan sebagai tempat dia berundur dan mengatur kekuatan untuk melakukan serangan balik terhadap Belanda, terhadap Portugis. Begitu juga ada kawasan lain yang begitu penting di Kepulauan Riau ini, seperti Pulau Penyengat, Tanjung Pinang yang memainkan peranannya yang begitu penting, dan juga satu kawasan yang disebut-sebut sebagai bunda tanah Melayu oleh masyarakatnya, yaitu Lingga. Mungkin kita ingat ada pantun pusaka, Gunung Bentan lekuk di tengah, Gunung Daik bercabang 3, hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang jua. Itu pantun pusaka yang merupakan ingatan orang Melayu pada satu kawasan yang bernama Daik atau Lingga itu. Walaupun banyak orang yang belum pernah sampai ke Daik, tetapi pantun itu banyak orang yang mengetahuinya. Lingga adalah selama 120 tahun, Lingga, Daik itu menjadi pusat kerajaan Riau, Lingga, Johor dan Pahang, di mana Sultan berkedudukan di Lingga. Maka terserlahlah bagaimana Lingga sebagai menjadi tempat pentadbiran kerajaan Melayu, dan di situ juga dibuatlah karya-karya, tulisan-tulisan yang berhubungan dengan misalnya tata cara pemerintahan Melayu yang berlapaskan Islam, kemudian juga adat istiadat dan sebagainya. Karya-karya orang Melayu yang ditulis di Kepulauan Riau itu pertama kali dicetak itu adalah di percetakan Lingga. Lingga Daik adalah satu tempat yang mula di Kepulauan Riau ini yang mengadakan percetakan, yaitu namanya Rumah Cap Kerajaan. Jadi disitulah keilmuan Melayu mulai disebarkan melalui karya-karya orang-orang Melayu yang dicetak, baik itu karya yang ditulis di Pulau Penyengat atau di belahan-belahan lain di Kepulauan Riau. Nah, itulah sedikit sejarah ringkas Kepulauan Riau yang berhubungan dengan beberapa kawasan-kawasan di Semenanjung dan Singapura yang mempunyai hubungan erat yang begitu luar biasa. Hari ini Kepulauan Riau hanyalah sebagai satu wilayah provinsi Kepulauan Riau yang berada di negara Indonesia, tetapi walaupun Kepulauan Riau
secara administratif, secara administrasi berbeza dengan Singapura, saudara-saudara di Singapura, saudara-saudara di Malaysia, tetapi hubungan kekeluargaan, hubungan secara kebudayaan, adat istiadat itu tidak akan pernah putus dan kita jalin seterusnya sampai hari ini. Okey, terima kasih Datuk. Begitulah uniknya sejarah Melayu sebelum kedatangan penjajah ya Datuk ya. Sejarah yang tidak banyak diceritakan dalam buku-buku sejarah. Jadi insya-Allah kita pergi pada panel yang kedua, iaitu Ustaz Abdullah, Ustaz Muhammad Abdullah. Ya saya soalannya, bagaimana konsep jati diri Melayu secara umum? Jadi minta penerangan daripada Fadil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Dirahmati Allah, pengurusi majlis, Ustaz Adi, seterusnya kepada rakan ahli panel yang mulia Haji Malik, seterusnya kepada Dr. Hasan dan juga Ustaz Umair, Ustaz Nasir, Ustaz Nasir. Okey, sebelum kita kongsikan mengenai jati diri itu, saya suka nak cerita mengenai apa tu jati diri. Jati diri adalah satu benda, satu asas, satu teras yang perlu berada dalam setiap diri orang Melayu itu. Terutamanya anak-anak muda lah, kita cerita terutamanya golongan muda ni. Dan jati diri ni boleh kita bicarakan, jati diri ni paling kurang dia ada 20. Okey, dari 20. Jadi kalau saya nak cerita 1 sampai 20 tu, saya rasa kita nak menghafal pun susah, kan? Jadi kita pecahkan kepada warna, kepada 4 warna. Jadi warna merah adalah sebagai satu, maksudnya yang maknanya aktif. Begitu juga dengan keras, begitu juga dengan kehebatan. Okey. Kemudian warna biru ni lebih kepada santai. Kemudian warna hijau ni lebih kepada maksudnya kesian, maksudnya benda-benda yang baik. Dan juga warna kuning ni lebih kepada maknanya benda yang adat istiadat ataupun benda yang berkaitan dengan peraturan-peraturan dan sebagainya. Okey, saya bincang maknanya 20 jati diri Melayu paling kurang, dan macam mana paling kurang satu anak Melayu ni kena ada satu jati diri, barulah dia akan ada dikatakan sebagai orang yang berjiwa Melayu. Manakala lagi banyak lagi baguslah. Okey, jom kita pergi pada yang pertama. Yang pertama iaitu jati diri merah. Merah ni, jati diri merah ni maknanya apa? Antara jati diri merah yang pertama adalah seni bela diri. Maksudnya orang yang belajar seni bela diri, secara tak langsung dia akan ada jati diri Melayu itu sendiri. Sebab itu beza dengan kalau kita belajar jati diri bangsa-bangsa yang lain. Yang kedua, persenjataan. Persenjataan Melayu sangat banyak. Orang Melayu punya senjata antara maknanya yang paling banyak di dunia. Contoh kita ada bermula dengan senjata kita panggil segenggam. Segenggam ni macam badai, melalui ayam, melalui itik. Kita ada sepegang. Sepegang ni maknanya keris, tekpi. Kemudian kita ada selengan. Selengan ni maknanya parang. Parang macam-macam parang orang Melayu ada. Kan? Begitu. Kemudian kita ada setangan. Setangan ni maknanya pedang. Macam-macam pedang ada. Kita pedang bayi berenang, kita ada pedang lurus, kita ada pedang jenawi, kita ada sundang, macam-macam. Kemudian kita ada senjata seberdiri. Seberdiri ni macam contoh lembing, tombak, macam-macam pula jenis lembing-lembing, tombak dan sebagainya. Kemudian kita ada yang keenamnya iaitu ada senjata yang berkaitan dengan senafas. Senafas macam senapang Melayu, istinggar. Begitu juga dengan meriam. Dia main dan meriam tu dia akan cerita macam nak. Meriam ni bukan boleh main cucuh je. Dia kena napas kan, tahan napas tu kan. Kemudian panah, sumpit, panah sama juga senapas. Dan ada yang disebut sebagai serasa. Serasa ni kalau kita tengok macam ilmu-ilmu berkaitan dengan, dia tak nampak tapi dia rasa. Contoh ilmu racun orang Melayu. Melayu dia letak keris itu dengan beracun. Begitu juga dengan benda-benda tak nampak lah. Orang Melayu ni banyak maknanya amal hikmah dia. Dan sebagainya. Okey. Itu antara yang merah. Antara merah lagi adalah contoh macam benda-benda pengangkutan. Pengangkutan ni pelayaran. Kenapa dia merah? Sebab dia memerlukan satu kekuatan lah untuk belayar sampai ke sana kemari. Sampai ada orang yang belayar. Orang Melayu kita ni kita tengok daripada Madagaskar sana sampai ke mana-mana, sampai ke Pulau Hawaii tu. Ada darah-darah Melayu sampai ke sana tu.
Okey. Kemudian yang kedua ni jati diri biru. Biru ni apa? Contoh biru ni contoh macam permainan, permainan kebudayaan, permainan tradisional. Semalam saya dengan rombongan tengok permainan yang kita boleh katakan hampir pupus dan orang Melayu tak tahu dengan permainan tabal. Kan? Kita tengok macam mana caranya sebab kat buku-buku Inggeris ada sebut, dekat buku-buku ada, tapi cara permainan macam mana? Kita rujuk kepada Google, apa yang disebut di Google tak betul pun. Nanti Hasan boleh, Dr. Hasan boleh terangkan lebih lanjut lagi. Dia kata tu permainan tabal tapi bukan sebenarnya. Itu permainan papan yang namanya lain. Kan? Di mananya permainan kebudayaan. Contoh congkak, kan? Gasing, dan begitu juga dengan yang lain-lain lah. Jadi kalau tahu permainan, mana dia salah satu dia ada jati diri dia. Okey. Kemudian antara lain yang biru ni adalah contoh makanan tradisional. Kan, itu yang biru. Antara lain jati diri adalah craft dan ukiran-ukiran. Masya Allah, saya pergi dekat di sini tengok macam mana bunga-bunga ukiran yang berada di rumah, di tangga dan sebagainya. Begitu juga ada busana. Busana tanjak kita macam-macam jenis ada. Ada apa nama nahoda terung, ada apa nama cogan cogan kopi lah, ada bugis tak pulang, dendam tak sudah dan sebagainya. Maksudnya itu benar-benar yang berkaitan jati diri warna biru. Kemudian jati diri hijau. Antara jati diri hijau adalah agama. Kan? Sebab tu orang yang ada agama, memahami agama, dia akan ada jati diri Melayu itu. Sebab Melayu tak dapat dipisah dengan agama. Antara adalah perubatan. Perubatan adalah hijau juga. Macam mana kita nak membelai orang yang telah sakit. Kemudian perubatan lain, perubatan orang yang telah sakit, penjagaan kesihatan orang belum sakit. Contoh ilmu herba orang Melayu. Bersama-sama saya ni dengan Persatuan Pertubuhan Penyelidikan Manusia Melayu, macam-macam. Di depan saya ni pun ada, minta izin apa yang mulia. Atau ilmu naskah tulis ilmu bumi. Ni tadi ada Melayu ni, ada nasah ubat Melayu. Ini semua jati diri hijau. Bila kita mendalami benda itu dengan sendiri, kita akan ada jati diri Melayu kita sebut. Sebab dia ada falsafah-falsafah dia dan sebagainya. Begitu juga dengan maknanya pendidikan budaya. Pendidikan budaya contoh macam lagu dodoi. Kita ada banyak lagu dodoi, pantun. Dekat pantun tu banyak pengajaran-pengajaran. Macam tadi yang mulia Raja cerita menyebut satu pantun. Bagaimana Gunung Daik, kan? Macam mananya budi yang baik, maknanya dan sebagainya. Itu semua adalah jati diri kita panggil. Dan akhir sekali adalah jati diri kuning. Kuning ni mana ada istiadat, tata cara pada raja, kan? Pada ulama, pembesar, rakan seperguruan. Begitu juga seteru. Ada juga adab ataupun tata cara dengan seteru. Ada juga sebab maksudnya bagaimana orang Melayu kita, saya tengoklah kan, saya antara dengan Zia Allah study antara psikologi bangsa-bangsa yang berada di dunia kan. Melayu salah satunya bangsa kita bukan sebab kita orang Melayu kita cerita hari ini kita pun macam claim kan, bukan satu-satunya bangsa yang memang dia berani Kalau Arab dan Quran Allah sebut kalau tak beriman dia mudah menjadi pengkhianat. Al-Arab asyadul kufra wan nifaq. Kalau orang Yahudi tu nature dia memang penakut. Isaqaltum fil ardh. Kalau ajak berperang memang penakut. Tapi orang Melayu ni mana-mana tanyalah ahli psikologi dalam dunia ni, dia ada satu apa disebut amuk Sebab saya sempat bincang dengan yang mulia raja cerita pasal maknanya macam jati diri bila orang Melayu tu dia tak agak-agak tapi sampai satu masa dia dah tak hilang sifat takut dah. Ketika itu. Ini disebut sebagai amuk. Dan orang Melayu je maknanya ada benda amuk tu. Sebab itu perkataan amuk tu sendiri yang berada di dalam kamus bahasa Inggeris asal daripada perkataan Melayu. Contohnya ada istiadat. Okey. Jati diri kuning lagi contohnya macam maknanya sini banner pertukangan, logam, emas, begitu tembaga, swasta, begitu dengan penulisan itu kuning ilmu dan sebagainya. Dalam saya ini banyak manuskrip lama dan sebagainya kan. Maksudnya kemudian juga bahasa juga sebagai jati diri Melayu. Bila kita mempelajari, mendalami bahasa, kita boleh tengok maknanya ada ciri-ciri pendidikan dan sebagainya dalam bahasa itu. Jadi bila kita bicara mengenai jati diri orang Melayu, paling kurang ada 20 jati diri orang Melayu. Jadi anak-anak muda tu utamanya, saya suruh kepada anak muda yang menonton pada hari ini, paling kurang kena ada satu. Kalau anda kata kita ngaku kita Melayu, tapi langsung persilatan, tak tahu bahasa, cakap mak saleh, pakaian pun tak melambangkan begitu, maknanya agama pun tak ada. Jadi tak ada jati diri Melayu tu. Tapi bila kita mula masuk salah satu paling kurang, nanti kita akan kenal apa itu Melayu. Kan? Ada orang yang maknanya pemakanan. Dia belajar makanan macam orang Melayu, kuih-kuih tradisional, masakan-masakan Melayu. Akhirnya dia sayang Melayu. Kan? Saya pernah menjadi pesara jemputan di Moscow State University di Rusia. Orang Rusia bagian Oriental Study bila mempelajari pasal dunia Melayu sampai
nak jadi orang Melayu. Tak ada yang masuk Islam pun ada. Nama saya Roma, tapi nama Melayu saya Ibrahim. Sampai macam tu sekali. Maknanya apabila mereka, walaupun mereka mak saleh, mereka betul-betul belajar, mereka ada jati diri Melayu lagi. Mereka melaungkan takkan Melayu hilang di dunia. Saya waktu mengajar di sana, Masya Allah, korang ni, maknanya ketika orang mungkin dah menghilang jati diri, tapi dia tu boleh ada begitu. Jadi maksudnya, balik kepada jati diri Melayu, paling kurang 20. So maksudnya, pelajarilah apa yang kita sebut tadi. Saya bagikan kepada warna, nak senang faham. Ada warna merah, warna biru, warna hijau, warna kuning. Jadi kita dapat kategori itu, dalami. Paling kurang 1. Tak kisah apalah. Sudut bahasa ke, agama ke, jati diri merah tadi, persenjataan ke, ataupun apa nama, seni bela diri dan sebagainya. Jadi bila kita ada, maka bermulalah ada jati diri Melayu itu. Dan yang penting alam Melayu tak boleh dipisahkan Islam. Dan maknanya, bila agama itu jadi jati diri, tunjang kepada jati diri, InsyaAllah, maknanya jati diri itu sendiri akan bawa kita keselamatan di dunia dan menuju ke akhirat insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Subhanallah, Masya Allah. Itulah dia uniknya jati diri orang Melayu ya Ustaz. Yang kita tengok sinonim dengan agama kita, itu agama Islam. Jadi bagi kita rasanya menjadi kewajipan bagi kita untuk membangunkan semula jati diri ni insyaAllah. 20 tu kira banyak jugalah tu kan. InsyaAllah kalau kita ikut semuanya rasa-rasa maju bangsa dan negara kita insyaAllah. Jadi insyaAllah kita akan pergi kepada soalan kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Hasanuddin ya. Soalannya bagaimana sejarah pertahanan di Kepulauan Riau secara umum. Jadi kita minta penjelasan daripada Al-Fadhil Dr. Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala Rasul Karim wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Mulia Raja Abdul Malik di atas kesediaan menyambut kami lah di Pulau Penyengat ni. Dan saya ni berasa agak malu lah nak menceritakan tentang Riau di hadapan seorang pakar Riau. Tapi bolehlah berkongsi-kongsi apa yang saya boleh berkongsikan. Dalam berceritakan tentang pertahanan ataupun peperangan ini, memang saya mengkaji tentang alam Melayu lah. Bagaimana ilmu perang, ilmu pertahanan, bagaimana di Aceh, bagaimana di Jawa, bagaimana di Melayu, di Riau, bagaimana di Kalimantan, dalam perang Banjar, perang di Ponegoro, perang Aceh Belanda, termasuklah perang Raja Haji Fisabilillah di Riau. Memang kita melihatkan ada kepintaran yang sama, dengan sebab rumpun yang sama, bentuk muka bumi yang sama, budaya yang sama, dengan itu kepintaran dalam ilmu perang yang sama. Apa dia? Pertamanya, Allah mentakdirkan alam ini adalah terdiri daripada pulau-pulau yang berpencar-pencar. Bermula daripada Pulau Sumatera, dan Semenanjung itu juga bercirikan pulau sebenarnya. Cuma ada bahagian yang bersambung ke daratan, itu sebab dipanggil Semenanjung. Kemudian Kepulauan Riau, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi dan sebagainya. Ini semua pulau-pulau. Dengan sebab pulau-pulau ini, maka kepintaran perang itu telah terbentuk berdasarkan kepintaran perang laut. Dengan sebab itu, pertamanya, orang-orang Melayu termasuk di Riau ni, mereka ada kemahiran tentang membuat perahu-perahu perang. Antara perahu perang yang sangat masyhur dinamakan sebagai penjajab. Penjajab ini di Riau dipakai, di wilayah alam Melayu ini memang dipakailah perahu penjajab, di mana ciri-ciri perahu penjajab ini ia panjang dan rendah, di mana dia senang dikendalikan, senang didayung dengan laju, dan dia rendah, sukar ditembak. Sama ada ditembak oleh senjata api atau dibaling dengan lembing dan sebagainya, dia rendah. Selain daripada perahu penjajab ni, dia kalau di bahagian timur yang saya ingat saya mengkaji tentang perang, kepintaran perang di bahagian timur alam Melayu, sebagai contoh di Maluku. Ada sebuah kepulauan namanya Pulau Tidore. Di sana terkenal dengan perahu yang seperti penjajab, namanya perahu kora-kora.
Dia sama je, dia panjang dan rendah. Dengan perahu-perahu inilah banyak kapal-kapal barat telah berjaya dimusnahkan. Berjaya mereka kepung, berjaya serangan gerila pada tentera-tentera Melayu ni dibuat dengan perahu penjajab dan juga perahu kora-kora ni, dan ada beberapa jenis yang lain. Sehingga kan selepas ni saya akan terangkan bagaimana Raja Haji Fisabilillah juga menggunakan perahu penjajab seperti mana disebutkan dalam Tuhfat An-Nafis itu, berjaya mengalahkan Belanda ketika perang di Pulau Penyengat ini. Dan seperti Sultan Nuku di Tidore juga berjaya mengalahkan Spanyol dan Portugis. Dalam perang ni berhasil mengusir Spanyol dan Portugis dari bumi Tidore itu dengan perahu kora-kora. Begitu juga dengan Sultan Babullah di Ternate, berjaya menang. Ini banyak orang hari ini mereka tidak membaca sejarah Melayu secara keseluruhan. Mereka anggap orang tempatan bila lawan dengan penjajah barat mesti kalah. Ini salah. Banyak perang-perang yang menang, silih berganti. Dia ada menang, ada kalah, ada menang, ada kalah, dan banyak siri-siri yang menang. Malah juga antara sebab alam Melayu ni terdiri daripada pulau-pulau perairan, mereka juga berkemahiran membina kubu berdasarkan daripada perahu-perahu. Ini juga diamalkan oleh Raja Haji Fisabilillah. Juga kalau di Banjar dia ada kubu khas namanya Kota Mara. Kota Mara ni sebuah kubu yang digunakan oleh orang Banjar yang menjadi kubu boleh bergerak. Kubu di atas air. Kubu yang di atas rakit yang diterapungkan di atas air dan dia boleh bergerak. Yang ini setahu saya tidak ada pada seni perang pada bangsa-bangsa lain. Kemudiannya selain daripada pintar membuat perahu perang disebabkan kepulauan ini, mereka juga ada ilmu senjata api yang paling sesuai. Senjata-senjata yang paling sesuai untuk perang di perairan laut. Sebab itulah orang Melayu jarang membuat meriam yang besar-besar. Kalau kita tengok Turki buat meriam besar-besar. Orang di Eropah meriam besar-besar. Tapi alam Melayu sebab apa mereka tidak membuat meriam besar-besar? Bukan mereka tidak mampu. Mereka mampu untuk buat meriam besar. Ada meriam-meriam agung. Ada beberapa pucuk meriam agung. Tapi tidak banyak. Dalam kategori meriam Melayu ni yang paling banyak adalah lela dan rentaka. Sebab apa? Dia ringan dan mudah dialih dan sesuai digunakan untuk perang di sungai dan laut. Sebab itulah di perahu penjajab itu, dia ada lubang-lubang-lubang untuk dimasukkan cangkak meriam itu supaya senang mereka perang untuk perang di laut. Dengan meriam yang ringan, dengan perahu yang rendah dan panjang, maka mereka boleh melakukan serangan gerila terhadap penjajah barat. Kemudian yang istimewanya, dengan pulau yang terpecah-pecah ini, mereka telah menggunakan keistimewaan ini untuk menjadikan sistem pertahanan. Sebagai contoh, dalam sejarah Riau ini boleh disahkan oleh Yang Mulia Raja Malik. Apa gunanya pulau-pulau ni mereka gunakan untuk pertahanan? Dulu ketika perang di Riau ni dan juga tempat-tempat lain lah di alam Melayu ni, adanya pengawal di setiap pulau-pulau ni. Bagaimana mereka ingin memberitahu isyarat tentang kedatangan musuh-musuh, antaranya dengan cermin. Maka disinarkan, dibiaskan sinaran matahari daripada penerima maklumat pertama, daripada pulau pertama telah melihat kehadiran tentera musuh seperti tentera sama ada Belanda, Inggeris ataupun musuh-musuh yang lain. Maka yang mendapat maklumat pertama dia akan pergi, dia akan mengambil cermin dan membiaskan, memantulkan cahaya matahari itu dilihat oleh pengawal di pulau yang ini, pulau yang berdekatan dengannya. Maka kemudian diambil informasi itu, dibalas lagi kepada pulau yang berikutnya. Apabila nampak cahaya sampai ke pusat pertahanan yang utama. Sebagai contohlah, daripada
kalau kita tengoklah daripada ini sebagai contohlah Pulau Bintan ni nak ke Pulau Daik tu. Kan banyak pulau-pulau tu. Daripada pulau-pulau tu ada setiap ni ada pos tentera tu ada. Maka mereka akan ini antara ilmunya. Kemudiannya mereka juga menggunakan alam ini sebagai tempat jebakan atau memerangkap. Di pulau-pulau inilah mereka berlindung. Kemudian melakukan serangan di sini. Serangan bila nampak musuh, mereka akan menyerang secara gerila. Biasa kita dengar kalau dalam tamadun dunia lain, serangan gerila itu di bahagian darat. Daripada hutan-hutan menyorok, kemudian serang. Tapi di alam lain ini serangan gerila cara laut. Menyorok di pulau-pulau, apabila sampai je musuh, mereka terus dengan mendayung sampai perahu-perahu perang ni, penjajah, kura-kura dan sebagainya, mereka bergerak bersama-sama mengepung kapal musuh dan menembak dengan senjata ataupun pergi perang. Kemudian mereka boleh lari ataupun berundur dengan cepat. Kemudiannya, kalau kita lihatlah di Lingga itu, bagaimana kedudukan pusat pemerintahan tu yang kita tengok kat Istana Damnah ni. Kalau kita lihat daripada Pulau Lingga itu, dia macam ada U tu, dia buat di U tu. Maknanya mereka ni ada ilmu bumi, ilmu geografi. Mana tadi apa tu? Bukan ini. Nampak ilmu bumi. Ada pengetahuan tentang bumi. Di manakah tempat paling sesuai membina pertahanan tu, sebab di Pulau Lingga tu dia banyak benteng. Ada benteng yang khas untuk meninjau musuh. Ada benteng yang digunakan untuk memerangkap musuh. Ada benteng yang digunakan khusus untuk memberi maklumat dan sebagainya. Ini semua adalah kepintaran ilmu perang. Ini kalau kita mengkaji ilmu perang Melayu dengan lebih mendalam, maka kita akan mendapati betapa hebatnya ilmu perang itu. Cumanya mereka kalah tu memang selalunya, kalau kita tengok, kekalahan ini memang daripada pengkhianatan. Dia bukan daripada kelemahan tentera tu. Pengkhianat. Saya dah membaca banyak. Di Ponegoro, dia kalau tak ada pengkhianat tu, dia mesti menangnya. Raja Haji Fisabilillah, dia dah kepung. Nanti saya cerita. Dia dah kepung Melaka tu bulat-bulat. Belanda kalau ikutlah munasabahnya, Belanda mesti kalahnya. Dia dah kepung. Dalam Tufat Nafis beritahu, Belanda hanya betul-betul di pusat Melaka tu. Daripada semabuk betul semua, dia dah kepung dah. Tapi dengan pihak pengkhianatan, membocorkan maklumat sampai ke Betawi, itulah maknanya pengkhianatan. Kemudian selain daripada, saya sambung sikit lagi, dia banyak sebenarnya. Antara ilmu yang orang Melayu, ini ilmu yang didapati oleh Ustaz Muhammad lah. Ilmu menyelam dalam waktu yang lama. Namanya, kalaulah saya pergi ke Sulawesi, orang-orang Bugis. Sini pun darah Bugis, maknanya ilmu yang sama. Mereka ada ilmu, namanya ilmu apa? Ilmu peruang. Ilmu peruang ilmu apa? Ilmu yang dapat menyelam dengan lama. Tanpa ada gas apa semua tu. Dan ilmu-ilmu lah, dengan ilmu lah mereka telah menebuk kapal-kapal Belanda. Penyelam-penyelam Bugis ini, mereka menyelam dengan ilmu peruang ni. Dia bukan saja orang-orang Bugis, malah suku-suku lain lah, Bajau, Sulu dan suku-suku lain. Termasuk orang Melayu. Mereka dapat ilmu, mereka belajar ilmu, bagaimana ilmu boleh menyelam dalam tempoh yang lama. Mereka dalam selam tu, maka mereka pun boleh menebuk kapal-kapal Belanda. Yang ini sangat ditakuti oleh Belanda ni. Penyelam-penyelam yang boleh menyelam lama ni. Walaupun masa tu dia tak ada gas apa semua, mereka ada ilmu itu, ilmu peruang. Dia adalah cara pemakanan dia, cara training dia, hari-hari main dengan menyelam. Ini Ustaz Muhammad lebih tahulah ni. Saya pun baru nak jadi anak murid Ustaz Muhammad ni, menyelam ni. Dan banyak lagi lah. Saya rasa masa tidak sempat lah. Nanti saya sambung kembali dalam pada lain waktu. Okey. Saya kembalikan kepada moderator. Okay, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Hasanuddin ya. Subhanallah, kemahiran atau kepintaran perang kita tak kurang hebatnya sebenarnya. Siapa kata Melayu lemah dan tidak berinovasi, kan? Cuma perlu dikikis dan dinyahkan sikitul dalam bangsa ni, kan. Generasi sekarang ni rugi kalau sebenarnya tidak mengkaji jati diri kita dalam seni perang, kerana ianya berguna untuk masa-masa yang akan mendatang. Jadi insya-Allah kita akan terus kepada di panel yang seterusnya.
iaitu Al-Fadhil Ustaz Nasir. Ustaz, bagaimana sejarah perubatan di Kepulauan Riau secara umum? Jadi silakan Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Adi selaku moderator. Seterusnya Tuan Raja Malik, Raja Hamzah selaku, kita boleh anggap tuan pulau lah, ataupun tuan rumah. Kemudian Ustaz Muhammad Al-Amin dan juga Ustaz Hasanuddin. Baik, jadi saya akan berbicara secara umum mengenai sejarah dan juga keistimewaan bidang perubatan di Kepulauan Riau. Okay, jadi bila sebut Kepulauan Riau ini, sebenarnya dia tidak terhad kepada apa yang hari ini diistilahkan sebagai Kepri ataupun Kepulauan Riau. Okey, itu penamaan sekarang. Kalau kita tengok balik sejarah alam Melayu, bila sebut Kerajaan Riau ini dia merangkumi daripada lingganya ataupun yang selalu kita sebut sebagai Gunung Daik, Pulau Pandan, Tanjung Pinang, sampailah ke Johor, Pahang. Semua itu sebenarnya adalah di bawah rangkuman Kerajaan Riau. Okey, jadi kalau kita perhatikan sejarah perubatan di setiap kawasan ini semuanya ada sejarah yang unik dan tersendiri. Okey, sebagai contoh saya sebutkan, kita ambil yang agak jauh daripada Kepri ini iaitu Johor. Okey, di Johor sebenarnya ada banyak manuskrip perubatan. Okey, dan antara manuskrip perubatan yang pernah saya lihat sendiri ialah satu manuskrip yang membincangkan mengenai dipanggil ilmu Rihul Ahmar ataupun hari ini lebih kenali sebagai stroke. Okey, jadi dalam manuskrip itu dibincangkan mengenai hakikat apa itu Rihul Ahmar, bagaimana boleh terjadi dan bagaimanakah kaedah untuk merawat penyakit Rihul Ahmar ataupun angin merah. Okay, sebenarnya angin merah ini dia ada sejarah dia yang tersendiri. Kalau kita pernah dengar dalam alam Melayu dan ataupun dunia mistik ini, dia ada satu istilah yang dinamakan sebagai mambang. Okay, sebenarnya mambang dia ada 4 ekor yang basic dia. Okey. Sebabnya dalam alam Melayu ni banyak benda bermain dengan 4. Okey, ada 4 unsur, ada 4 warna, macam Ustaz Amin sebut tadi. Kita ada 4 mambang. Okey. Dan dia kalau dalam piramid tu dia kata mambang api, tanah, angin. Untuk unsur sebenarnya. Okey, tapi dalam bab perubatan ni dia ada mambang merah, mambang kuning, mambang hitam dan mambang putih. Okey, jadi setiap mambang ni dia ada peranan dia tersendiri. Okey, jadi benda ni kita boleh kajilah. Kalau orang dulu dia anggap ini sebagai sesuatu yang mistik, satu yang ghaib, yang mana dia datang melalui angin seperti sihir santau semua itu, kemudian dia menyerang dan menyebabkan sakit. Jadi kalau mambang merah ini dia menyerang, dia akan menyebabkan stroke ataupun Rihul Ahmar, angin ahmar. Okey, itu satu contoh yang ada dalam manuskrip di Johor. Okey, kemudian dari sudut aspek yang lain, bidang perubatan Melayu ni kalau sebelum ni dia macam dimomokkan dengan aspek mistik semata-mata. Okey, sehinggalah kalau ikut tu lebih kurang 5-10 tahun ke belakang ini, semua itu masih terikat perubatan Melayu sebagai kaedah yang mistik semata-mata. Okey, kita tidak menafikan bahawa unsur mistik atau rohani itu sebagai salah satu aspek perubatan Melayu. Tapi kenapa tidak ditonjolkan juga aspek fizikal ataupun yang kita kata aspek saintifik dan empirik yang ada di alam Melayu. Sebenarnya semua itu ada di alam Melayu. Okey, jadi kita perlu tapis dan kaji semua itu. Okey, dan sejak kebelakangan ini, alhamdulillah kita dapati kajian terhadap manuskrip dan juga khazanah-khazanah perubatan Melayu ini semakin rancak. Sama ada di Patani ada, di Aceh pun ada manuskrip yang tersendiri, ataupun yang lebih terkenal tu Tip Pontianak. Jadi orang yang tak tahu tentang Pontianak dia ingat tentang hantu Pontianak. Sebenarnya mengenai ilmu perubatan yang ada di Pontianak. Okey, jadi sebenarnya banyak lagi di alam Melayu sendiri. Semuanya ada kawasan ataupun manuskrip dan khazanah yang tersendiri. Dan sewaktu saya ataupun rombongan kami ini berkunjung ke Tanjung Pinang, kita ziarah ataupun melawat muzium, kita dapati ada beberapa manuskrip perubatan. Dan yang unik di situ adalah kita ada satu alat yang macam kita kata periuk masakan, tapi kecil saja, dinamakan alat untuk memanaskan obat.
Okey. Jadi dalam muzium itu tersimpan alat itu. Ada seperti satu mangkuk ataupun cerek khas yang digunakan untuk panaskan obat. Okey, jadi ini menjadi satu bukti yang sangat jelas bahawa pengamalan perubatan pada zaman itu adalah memang wujud, bahkan bukan sekadar ditulis dalam kitab tip, bahkan diamalkan, dipraktiskan oleh para tabib pada zaman itu. Okey, jadi itu satu bukti yang sangat nyata lah bahawa memang ada ilmu perubatan. Okey, seterusnya dari sudut praktis. Ketika mana kami berkunjung ke Pulau Daik Lingga, kita dapati dan kita tanya, kita soal jawab dengan penduduk di sana, memang masih diamalkan perubatan tradisional di sana. Okey, antara yang disebutkan mengenai kaedah bekam. Okey, kaedah bekam masih diamalkan di Pulau Daik Lingga. Okey, dan herba-herba pun masih ada, tokoh-tokoh yang membuat herba seperti makjun apa semua itu masih diamalkan. Okey, jadi itu satu bukti yang sangat jelas. Kemudian kalau kita tengok di dalam manuskrip ada beberapa formula ubatan ataupun formula masakan. Okey, seperti yang baru saja tadi rombongan kami lihat ketika kami mencari juadah. Okey, didapati ada satu formula yang sudah dikomersialkan. Okey, satu kita ramuan herba ataupun minuman yang dihasilkan daripada beberapa buah herba tumbuhan digabungkan, diproses menjadi minuman dan dikomersialkan, dijual. Jadi terbukti formula itu bukan sekadar suatu tulisan. Dia ada sesuatu yang boleh dipraktiskan, boleh dihasilkan semula dan alhamdulillah dapati rasanya sedap. Okey, dan dia juga ada khasiat dia yang tersendiri. Kemudian yang paling jelas selain daripada kita kata bekas masakan ubat tadi itu, yang paling jelas sekali bukti bahawa di Kepulauan Riau ini memang ada pengamalan perubatan yang advance, yang hebat, ialah kewujudan rumah ubat. Okey, ataupun ada juga disebut sebagai gedung tabib. Okey, jadi gedung tabib ataupun rumah ubat di Pulau Penyengat ini sebenarnya adalah satu bukti kukuh bahawa pengamalan perubatan pada zaman itu sudah kita kata hebat. Ada rumah tabibnya, ada kitab tipnya, ada formula ramuannya, ada alat untuk masakan ubatnya. Jadi dia, kalau kita bandingkan zaman sekarang, dah macam hospital atau klinik. Okey, jadi itu tahap kita kata perkembangan ataupun kecanggihan perubatan Melayu pada zaman itu. Dan contoh lain lagi yang saya boleh sebutkan sebagai keistimewaan ataupun kehebatan perubatan Melayu ialah pada zaman yang agak lewat sedikit, di mana pengaruh dan kita kata kemasukan ilmu-ilmu daripada luar memberi kesan dan dimanfaatkan oleh para tabib dan tokoh-tokoh Melayu pada zaman itu. Okay, antara satu benda unik yang setakat ini saya tak jumpa di tempat lain ialah adanya satu replika organ kemaluan ataupun seksual lelaki dan perempuan. Maksudnya ketika itu ilmu perubatan bukan sekadar ditulis dan diajarkan secara tulisan, bahkan diajarkan dengan model ataupun replika anatomi. Okey, dan ilmu sebegini kita kenali juga sebagai ilmu seksologi. Ilmu seksologi sebenarnya dia adalah salah satu cabang ilmu perubatan. Okey, kalau sekarang dalam perubatan, kalau perempuan dia ada ONG, obstetric dan gynecologist. Okey, dan kita juga ada, kalau lelaki itu kadang dia rujuk pada macam nefrologi dan sebagainya. Okey, jadi perkara yang sama ada juga di alam Melayu, di mana di dalam replika itu diajarkan secara jelas mengenai sistem reproduksi, sistem pembiakan. Okey, jadi itu jadi satu menunjukkan satu kelainan di mana ada model atau replika 3D itu, kemudian menunjukkan juga kita orang Melayu ni bersifat terbuka. Okey, bersifat terbuka, kita menerima ilmu daripada luar dan kita manfaatkannya untuk kegunaan masyarakat. Okey, jadi ilmu-ilmu yang baik itu dia orang Melayu boleh terima. Orang Melayu ni dia boleh tapis, boleh manfaatkan dan dijadikan sebagai karya. Sesuailah dengan gelaran pada Pulau Penyengat ini dengan nama Bustanul Katibin, Taman Para Penulis, di mana semua orang di sini menulis. Tabibnya menulis, hakimnya menulis, rajanya menulis,
rakyat biasanya menulis, semuanya menulis. Okey. Jadi itulah sebelah sedikit mengenai perubatan yang ada di Kepulauan Riau ini. Jadi saya serahkan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Fadil Ustaz Nasir. Ketamadunan sebuah bangsa salah satunya diukur melalui ketamadunan perubatannya. Kerana bangsa yang sehat adalah bangsa yang cergas dan bertamadun. Jadi kalau sakit macam mana nak cergas dan sehat kan, dan bertamadun. Jadi jelas bangsa Melayu mempunyai sistem perubatan yang hebat yang perlu digilap semula oleh kita semua. Jangan bayangkan yang khurafat pada perubatan melalui apa yang mendatang, benda yang khurafat, kerana yang khurafat itu yang mendatang. Tetapi carilah jati dirinya yang sebenar, itu dari perubatan Melayu yang berasaskan kepada agama. Kerana sebenarnya ia telah dilaksana dan dilakukan oleh para tabib-tabib Melayu kita yang terdahulu. Jadi insyaAllah kita akan pergi kepada sesi yang kedua ya. Pada insyaAllah kita akan terus kepada Al-Fadhil Datuk Raja Malik. Soalannya ialah bagaimana sejarah dan keistimewaan Pulau Penyengat secara khususnya, Datuk. Silakan. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator. Pulau Penyengat tidak hanya sebatas pulau kecil saja. Dia kecil saja, tapi pulau yang memainkan peranan yang besar. Luasnya hanya 4 km persegi saja. Kalau kita menyeberang laut dari Tanjung Pinang, kita akan nampak pulau yang mungil, kecil, tetapi pulau yang besar dalam arti ilmu pengetahuan Melayu. Nama penyengat itu diambil dari sejenis serangga yang menyengat, lebah. Jadi dulu pulau ini adalah pulau yang tempat persinggahan pelaut dan nelayan untuk mengambil perbekalan air bersih yang cukup banyak tersedia di pulau ini. Jadi ada satu kejadian, rombongan pelaut itu mengambil air di Pulau Penyengat, kemudian diserang oleh serangga. Setelah kejadian itu, maka terkenal di kalangan pelaut dan nelayan dengan nama Pulau Penyengat. Sebelumnya nama pulau ini Pulau Indra. Setelah pusat pemerintahan, pusat kerajaan dipusatkan di Pulau Penyengat, maka diresmikanlah nama pulau ini dengan Pulau Penyengat Indra Sakti. Itu penamaannya, asal penamaan pulau ini. Pulau Penyengat pernah menjadi, Pulau Penyengat ini baru disebut-sebut dalam teks-teks Melayu, dalam teks sejarah itu ketika pecah perang antara Raja Kecik yang kemudian mendirikan kerajaan Siak, yang dia mengklaim dia adalah pewaris tahta kerajaan Johor, melawan Tengku Sulaiman yang dibantu oleh opu-opu 5 bersaudara dari Luwuk, Sulawesi. Pada periode itulah Pulau Penyengat baru disebutkan dalam teks-teks sejarah. Pulau Penyengat ini kemudian dalam perjalanan sejarahnya pernah menjadi pusat pertahanan kerajaan Riau, Lingga, Johor dan Pahang. Pusat kerajaan Riau ketika pecah perang kerajaan Riau melawan Belanda pada abad ke-18. Di pulau ini kalau kita berkeliling, kita naik ke atas bukit, akan nampak terlihat bekas benteng-benteng lama peninggalan perang Riau itu dengan benteng gaya Portugis, dan kemudian dilengkapi dengan meriam-meriam yang besar yang ada di sekeliling pulau ini. Jadi pulau ini awalnya sebagai pulau yang dijadikan pusat pertahanan negeri Riau. Kemudian selanjutnya, pulau ini adalah pulau kosong, kemudian dibangun, dijadikan pusat pemukiman sebagai hadiah perkahwinan dari Sultan Mahmud Riayat Shah, atau disebut Sultan Mahmud Lingga, kepada Raja Hamidah binti Raja Haji Fisabilillah atau bergelar Engku Puteri. Jadi ada memori kolektif masyarakat di sini. Orang-orang Riau mengatakan bahawa pemilik sah Pulau Penyengat ini adalah Raja Hamidah Engku Puteri itu tadi, dan bahkan ada yang menyebut-nyebut bahawa pulau ini adalah pulau mas kawin dari Sultan Mahmud kepada Engku Puteri. Jadi pemilik sah pulau ini adalah Sultan Mahmud Engku Puteri binti Raja Haji Fisabilillah yang menikah dengan Sultan Mahmud Lingga itu. Kemudian pulau ini adalah pulau yang kemudian menjadi pusat pemerintahan
Kerajaan Riau, Lingga, Johor dan Pahang itu tadi. Jadi yang di Pertuan Muda, Raja Ja'far Ibni Raja Haji Fisabilillah menjadikan Pulau Penyengat ini sebagai tempat kedudukannya dan kemudian menjadikan Pulau Penyengat sebagai pusat pemerintahan. Dan yang penting tadi disinggung oleh kawan-kawan yang lain, oleh Ustaz Hasanuddin dan Ustaz Nasir, Pulau Penyengat ini istimewanya dia adalah sebagai Bustan Al-Katibin, iaitu taman para penulis Melayu. Di pulau ini, kerja-kerja intelektual menghasilkan karya itu menjadi kegemaran penduduknya pada masa lalu. Bangsawan menulis, orang biasa menulis, perempuan menulis, laki-laki menulis. Menulis apa saja keilmuan yang dimiliki oleh para penulis pada masa lalu itu. Tradisi tulis di Pulau Penyengat ini bukan lagi milik tradisi bangsawan atau istana, tetapi sudah menjadi bagian daripada tradisi masyarakat biasa juga. Apa-apa saja yang ditulis, segala bidang keilmuan. Ada tentang bahasa, tata bahasa Melayu, sejarah, ada tentang ilmu perbintangan, ada tentang sastra, perobatan. Bahkan kalau kita simak, ada beberapa karya-karya itu yang berhubungan dengan ilmu seksual yang tadi disampaikan oleh Ustaz Nasir tadi. Banyak karya-karya yang ditulis khusus khasnya tentang ilmu seksual atau ilmu yang baik ditulis oleh para lelaki ataupun perempuan. Itu luar biasa di Pulau Penyengat ini. Saya sering mendapat pertanyaan, mengapa orang pulau ini suka menulis? Kadang-kadang itu satu pertanyaan yang sulit untuk saya jawab, tetapi pendapat saya mengatakan bahawa orang Melayu berpandangan bahawa menulis itu adalah satu kerja yang tinggi nilainya. Si penulis orang boleh tidak panjang umur, tetapi karya-karya atau pesan-pesan yang diturunkan itu melampaui zaman, dapat diakses, dapat dibaca oleh generasi yang hidup di belakang hari. Dan juga menulis itu adalah satu ekspresi perlawanan terhadap penjajah. Ketika Raja Haji syahid dalam perang, kemudian Riau tidak lagi mendapat satu kebebasan penuh. Kemudian dari masa ke masa disodorkan traktat-traktat perjanjian-perjanjian yang mengecilkan peranan ataupun kuasa raja-raja Melayu di sini. Orang-orang Melayu, terutama orang-orang Riau, tetap berperang, tetap melawan penjajah, tetapi tidak lagi menggunakan bedil, tidak lagi menggunakan pedang, tapi menggunakan tajamnya mata pena. Itulah perlawanan intelektual melalui karya-karya itu. Kalau kita simak tulisan-tulisan yang ditulis di Pulau Penyengat ini, terutama Raja Ali Haji, tidak hanya bidang sastranya tinggi, tetapi juga penuh dengan nuansa perlawanan. Misalnya, ketika orang Belanda mencoba menerapkan gaya politiknya di sini, maka jawaban dari Raja Ali Haji dan orang-orang Penyengat adalah membuat karya-karya di bidang politik. Ditulislah misalnya Samarat Al-Muhimmah, Mukadimah fi Intizam, bagaimana gaya politik yang Melayu dan Islam itu. Ketika orang Belanda mencoba membahasa Belandakan kawasan ini dengan menjadikan bahasa Belanda, mencoba menjadikan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah Bumi Putra, maka jawaban orang Riau adalah menulis tentang tata bahasa itu sendiri, memperkuat bahasa Melayu itu melalui karya-karya kebahasaan, dibuat Bustan Al-Katibin, kitab pengetahuan bahasa dan sebagainya. Begitu juga dengan hal-hal lain, karya-karya lain yang kemudian memperkuat jati diri orang Melayu itu dari dalam dengan karya-karya yang hebat itu di berbagai disiplin ilmu. Itu yang dibuat yang kelebihan pulau ini dari tempat-tempat lain. Dan yang tak kalah adalah tadi yang saya sebutkan, memartabatkan bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang sudah menjadi bahasa lingua franca, bahasa perdagangan oleh orang Penyengat, oleh Raja Ali Haji dan lingkarannya, dimartabatkan melalui karya-karya kebahasaan, dibuat kaedah tata bahasa, dibuat kamusnya, sehingga bahasa Melayu itu layak menjadi bahasa persuratan, layak menjadi bahasa
tulis-menulis dan bahasa kesusastraan, sehingga akhirnya berkembanglah bahasa Melayu itu, terserahlah bahasa Melayu itu menjadi satu bahasa yang lebih tinggi. Nah, itu peranan yang luar biasa Pulau Penyengat. Peranan Pulau Penyengat sebagai pusat kebudayaan, pusat pengembangan agama Islam itu terserlah di sini. Dulu tidak hanya orang berkarya, tidak hanya orang menulis, tetapi juga Pulau Penyengat sebagai satu pusat penyebaran agama Islam itu dulu diadakan satu perpustakaan besar yang mengumpulkan ribuan buku dari Timur Tengah, dari Persia, dari mana. Dibuatlah satu perpustakaan nama Kutub Khanah, kemudian yang dimotori, yang diprakarsai oleh Yang di-Pertuan Muda Riau ke-10 Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi. Jadi ada sebagai salah satu pusat penyebaran agama, maka referensi-referensi keilmuan itu juga perlu, maka didatangkan buku-buku dari luar di samping tulisan-tulisan para ulama yang ada di pulau ini. Begitulah peranan Pulau Penyengat yang menonjol pada masa lalu itu. Sekarang Pulau Penyengat berbenah diri. Pulau ini sekarang hanya dari pusat kerajaan menjadi sana hanya kelurahan. Kelurahan itu kampung saja, tetapi kampung yang sangat bermakna, yang sangat menginspirasi bagi ramai orang. Saya mengumpamakan Pulau Penyengat ini dengan segala khazanah yang dimilikinya. Dia umpama pulau ini satu jembatan, satu pelantar yang baik ketika orang ingin mengetahui tentang masa lalu, ingin mengetahui tentang pengetahuan tentang alam Melayu. Itulah Pulau Penyengat. Maka saya balikkan kepada Tuan Moderator. Ya. Terima kasih kepada Datuk ya. Sangat memujakan insya-Allah, dan banyak sebenarnya kesan sejarah dan banyak tempat untuk dilawati di Pulau Penyengat ni. Jadi penonton-penonton kena datang dan berziarah ke Pulau Penyengat ni, insya-Allah. Pulau yang indah dan juga unik ya. Jadi kami mengalu-alukan penonton-penonton secara live terus menonton live kami di page Pertubuhan Pengkaji Manuskrip Melayu Malaysia Peradiman. Teruskan menonton untuk maklumat yang lebih unik dan lebih detail. Dan insya-Allah kita akan teruskan kepada round yang kedua ini kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad ya. Ustaz Muhammad ya, tadi Ustaz Muhammad cerita tentang berkaitan dibagikan pada 4 kumpulan, iaitu merah, biru, hijau, kuning, Ustaz ya. Jadi untuk soalan kali ini, setelah Ustaz melihat dan juga menerangkan konsep jati diri Melayu, jadi bagaimana pula konsep jati diri Melayu yang Ustaz perhatikan yang ada di Kepulauan Riau secara khususnya? Silakan Ustaz. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Moderator, rakan ahli panel, serta seluruh yang menonton pada kesempatan dan bahagia ni ya. Okey, jadi saya sepanjang saya berada di sini mungkin tidak boleh menjadi ukuran kepada keseluruhan, tapi apa yang saya perhati dan tengoklah saudara, bila kita bicara mengenai jati diri orang Melayu, dan mana ada 20 paling kurang jati diri orang Melayu. Jadi dan untuk 20 tu kita hafal sesuatu mungkin tak hafal, jadi kita faham konsep dia dengan warna. Saya tengok kat sini pertama sekali bagi jati diri warna kuning kan. Kuning ni manuskrip penulisan sangat banyak di sini lah kan. Begitu juga dengan maksudnya jati diri warna biru. Biru ni kan benda santai. Saya tengok macam ketika kita berada di Lingga, mana makanan-makanan tradisional sana, kuih-kuih tradisional di sana. Begitu juga dengan permainan-permainan tradisional. Ketika kami sampai tu ada perlawanan gasing saya tak rasa dekat tempat kita tu masih lagi dibuat secara serius kan. Begitu juga dengan permainan-permainan tradisional yang lain lah. Okay. Kemudian jati diri hijau, saya tengok macam mana masjid-masjid begitu hidup contoh macam sekarang ni pun hampir waktu asar kita tengok Al-Quran telah dilaungkan dan tidak ada masalah pun secara meluas dengan pembesar suara di ketika mungkin kita di Malaysia ada orang yang komen untuk tak boleh nak bawa Quran atau azan pun jadi masalah sekarang kan. Jadi kalau kita tak pertahankan susahlah, jati diri agama tu tak kuat kan. Sebenarnya macam mana jati diri hijau tu kita boleh tengok di sini kan. Selain daripada situ, begitu juga dengan jati diri merah. Saya memang bila saya ke sini saya cuba melihat
Contoh macam jati diri merah ni macam saya tak nampak lagi, tapi saya yakin ada. Mungkin boleh Yang Mulia Maja boleh kongsikan ataupun cerita nanti. Kemudian mengenai silat, ada lagi banyak saya, maknanya merah silat. Begitu juga dengan persenjataan dan sebagainya. Jati diri merah ni antaranya adalah pelayaran. Sebab pelayaran perlukan satu benda yang bagus, keberanian untuk merentah laut. Dan masih lagi sini sebagai ada benda yang masih lagi biasa bagi penduduk di sini. Jadi kalau saya cerita mengenai Riau di sini, terutamanya bahagian sejarah, sebenarnya saya dapat diberi peluang untuk melihat macam mana sasilah keturunan raja-raja, raja muda di sini, dan juga macam mana kitab-kitab yang ditulis. Depan saya ni penuh dengan manuskrip yang ada di sini kan. Jadi saya boleh katakanlah betul lah macam Lingga tu digelar sebagai bonda tanah Melayu. So memang bagus untuk datang balik. Terutama sekarang ni kita dah banyak maknanya perjalanan pemuda kan. Dulu mungkin susah kan, daripada mana-mana ke Johor, ke dekat Setulang tu boleh pergi ke maknanya Batam, ke Tanjung Pinang, betul juga pergi ke Daik kan. So maksudnya perjalanan pemuda, jadi saya menyeru juga pada saya boleh datang di sini untuk kita melihat maknanya dan mempelajari jati diri Melayu. Sekarang ni saya juga sering menyerulah supaya mana-mana pun kita, biar kita faham jati diri itu, biar kita tidak hilang kita punya identiti diri. Sebab orang yang tak ada jati diri, dia akan hilang identiti diri. Muka macam orang Melayu tapi macam Mak Saleh mampu ni kan, nama tukar je Mak Saleh. Dia tak ada identiti diri gitu. Kerana tak ada identiti diri, dia tak akan membawa satu perjuangan lah. Identiti tak ada dah. Maknanya orang suka buat benda-benda yang tak bagus, dia akan sokong benda tak bagus sebab identiti diri tak ada. Saya rasa itu sudah komen saya mengenai apa yang saya lihat sepanjang perjalanan saya beberapa hari di sini. Dan saya serulah untuk kita semua datanglah kemari kan, untuk pelajari banyak benda lagi mengenai jati diri orang Melayu kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad, Ustaz Muhammad di atas penerangan, dan insya-Allah kita terus kepada panel yang seterusnya, iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Hasanuddin, berkaitan soalan ialah bagaimana sejarah pertahanan di Pulau Penyengat secara khususnya, Ustaz. Boleh terangkan sikit, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila berceritakan tentang pertahanan Pulau Penyengat ni, kita tak boleh pisahkan daripada seorang tokoh yang sangat hebat, iaitu Raja Haji Fisabilillah, Asyahid Raja Haji Fisabilillah. Kalau kita nak tengok gambaran kehebatan, bagaimana kehebatan pertahanan Pulau Penyengat ni, kita mesti belajar sejarah tentang Raja Haji Fisabilillah. Raja Haji Fisabilillah ni bagaimana kehebatan dia terbentuk daripada dia kecil. Dia dilahirkan 1927 di Kota Lama, di berhampiran dengan Sungai Carang. Dulu ada istana, sampai sekarang Istana Rebah namanya. Saya tak ingat tahun bila, entah saya rasa mungkin 10 tahun lalu saya dah menjejak di kawasan tapak istana Istana Rebah tu di Kota Lama, Sungai Carang. Di situlah Raja Haji Fisabilillah dilahirkan. Sungai Carang ini dekat situ juga, kalau untuk maklumat, asal usul Perkataan Riau itu dapat daripada Kota Lama, sebab dia dulu adalah kawasan perdagangan bagi kerajaan Johor Riau. Dan di sini dia di Kota Carang ni, Kota Lama ni, tempat kelahiran Raja Haji Fisabilillah ni, dia sangat dia sangat ramai orangnya. Sangat ramai, memang dia sebuah kota perdagangan yang besar. Dengan sebab itu banyak terdengar bunyi riuh. Daripada perkataan riuh itulah muncul perkataan Riau. Ini daripada Tuhfat An-Nafis. Kalau kita baca Tuhfat An-Nafis ada kisah ini. Boleh disahkan Haji Malik. Itu adalah tempat kelahiran Raja Haji Fisabilillah. Kemudian ketika usia kecilnya,
ayahnya Daing Celak. Daing Celak ni dia ada, kalau kita berkaji yang masyhurnya 5 adik-beradik dia. Anak adik-beradik kepada Daing Celak ni, Daing Parani, Daing Celak, Daing Menambun. Daing Kemasi, lagi seorang lagi Daing Melewah. Merewah. Daing Merewah. Okey, Daing Merewah. Saya dah pergi dah hatam ziarah makam ke-55-nya. Daing Celak ni dia ada adik-beradik seorang Daing Menambun. Dia ni mengasaskan sebuah kerajaan di Kalimantan namanya Kerajaan Mempawah. Makamnya ada di sana, di atas bukit saya ingat. Dan Raja Haji Fisabilillah ni, anak Daing Celak ni, Daing Celak telah menghantar anaknya Raja Haji Fisabilillah ni untuk dididik oleh Daing Menambun. Sebab apa? Daing Menambun ni dia didampingi oleh para ulama yang hebat. Pada zaman itu, kerajaan Mempawah yang diasaskan oleh Daing Menambun ni, ramai kedatangan ulama. Antaranya adalah Habib Husin Al-Qadri. Habib Husin Al-Qadri adalah penasihat kepada Daing Menambun ni. Kemudian ada 2 orang ulama Patani yang sangat masyhur. Namanya Syekh Ali bin Faqih Al-Fatani. Makam dia tak jauh daripada istana kerajaan Mempawah sekarang ni. Kemudiannya ada seorang lagi Syekh Abdul Jalil Al-Fatani Al-Fatani yang masyhur dikenali sebagai Keramat Lumbang. Ada juga yang Syekh Abdul Jalil Al-Fatani sekarang ni makam dia kalau tidak salah ada di Sambas. Tapi mereka ini antara ulama yang ada di kerajaan Mempawah. Bermakna Mempawah pada ketika itu dia adalah tempat berkumpulnya para ulama. Di sinilah Raja Haji Fisabilillah mula dibentuk. Dikatakan bahawa kalau ikut penulisan Ustaz Wan Muhammad Sohail, Raja Haji Fisabilillah ni ilmu kependekaran ya, ilmu kepahlawanan dia telah dibentuk oleh ayah saudaranya, Daing Menambun, Raja Mempawah yang pertama. Manakala ilmu keagamaannya, ilmu rohaninya telah dibentuk oleh ulama-ulama di Mempawah, antaranya penasihat sultan iaitu Habib Husin Al-Qadri dan juga Syekh Ali bin Faqih Al-Fatani. Mereka ni lah kalau ikutkan tulisan Ustaz Wan Muhammad Sohail, Syekh Ali Al-Fatani, Syekh Ali Faqih Al-Fatani ni dia bertarikat tarikat Syatariah dan Naqsyabandiyah. Manakala Habib Husin ni dia bertarikat Alawiyah dan Qadiriyah. Maka daripada amalan-amalan inilah mereka telah membentuk peribadi Raja Haji Fisabilillah. Dengan sebab itulah Raja Haji Fisabilillah dia sangat rapat dengan sepupunya yang bernama Gusti Jamiril. Gusti Jamiril ni juga saya sempat juga ziarah ke makam dia. Dia juga pernah berperang dengan Belanda. Kemudian dia juga rapat dengan sahabat sepengajiannya, anak kepada Habib Husin ni yang namanya adalah Syarif Abdul Rahman Al-Qadri, pengasas Kesultanan Pontianak. Aku tengok Kesultanan Pontianak tu Habib Husin, Habib Abdul Rahman. Malah Raja Haji Fisabilillah pernah membantu Syarif Abdul Rahman Al-Qadri ni, pengasas Kesultanan Pontianak ni dalam beberapa perang. Antaranya perang dengan Sanggau. Tu saya menyusur tu sungai di Sanggau tu, apa nama sungainya? Sungai, saya lupa dah. Sungai Kapuas. Sungai Kapuas itu saya pergi ke Sungai Kapuas, tengok tapak di mana Raja Haji Fisabilillah bersama dengan Syarif Abdul Rahman Al-Qadri ini mereka berperang dengan Sanggau. Kemudiannya apabila dia pulang, dilantik menjadi Engku Kelana, sebuah jawatan yang manakan timbalan lah kepada Yam Tuan Muda ni. Ketika Daing Kemboja menjadi Yam Tuan di Pulau Penyengat ni, Engku Kelananya adalah Raja Haji Fisabilillah. Dia telah dihantar untuk memimpin jihad di Linggi, perang Linggi, ketika usianya muda, umur 19 tahun. Jadi dengan sebab itu dia ni telah terbentuk. Ilmu agamanya telah hebat dan ilmu kepahlawanan yang telah hebat. Dengan kepintarannya ini dia telah membentuk
ilmu pertahanan yang hebatlah. Dengan sebab itu, berdasarkan dengan pendidikan yang diperoleh oleh Raja Haji Fisabilillah, dia telah memutuskan bahawa Pulau Penyengat ni sebagai tempat pertahanan. Kalau mengikut kepada Tufat An-Nafis, tengok betapa hebatnya Raja Haji Fisabilillah ni, bagaimana pemikiran dia dalam pertahanan ini. Dia telah membina kubu, dia telah ada kubu di Pulau Penyengat ni. Kita tengok di Bukit Kursi itu ada kubu dia. Kemudian dia bukan sahaja itu. Dalam Tufat An-Nafis diceritakan bahawa dia ada kubu laut. Apa dia? Daripada perahu-perahu. Dia telah menyusun perahu-perahu ni dalam lingkaran. Maknanya dalam lingkaran yang paling luar diisi dulu dengan perahu-perahu yang paling kecil. Itu perahu balok. Kemudian diikuti oleh pula dengan penjajab. Kemudian diikuti pula dengan jom. Maknanya ada berapa lapis tu untuk Belanda untuk dapat tembus itu. Itulah sebabnya macam saya mengatakan sebelum ni, orang-orang Melayu ni bukan mereka tidak berkemahiran untuk membina kubu-kubu yang besar. Kalau kita tengok di Turki, kubu-kubu benteng-benteng besar-besar. Benteng Sultan Muhammad Al-Fatih besar-besar. Di tembok besar Cina besar-besar. Malah di tembok Ustaz Muhammad Amin lagilah dah pergi ke Parsi, pergi mana negara. Nampak kalau kubu bangsa lain ni besar-besar. Orang Melayu bukan dia tak boleh membina besar-besar, tapi tidak perlu. Sebab apa? Dia negara pulau. Pulau itu sendiri boleh menjadi pertahanannya. Perahu-perahu dia sendiri menjadi pertahanannya. Dan lebih berkesan, lebih efektif lagi dengan perahu dengan pertahanan kubu-kubu ni dengan perahu-perahu. Dan kemudiannya dengan kepitaran perang ini Raja Haji Fisabilillah telah menang perang yang pertama. Kemudian dengan sebab itu Belanda telah tenggelam beberapa kapal ni, termasuk kapal yang hebat, kapal Wolverine itu. Juga telah terkorban ramai orang Belanda, termasuk generalnya Wembram itu. Dan Belanda telah berundur ke Melaka. Mula-mula Belanda menyerang Raja Haji di Riau ni akibat kalah berperang dengan Raja Haji Fisabilillah sekitar 8 atau 9 bulan. Dia berundur ke Melaka. Raja Haji Fisabilillah telah seolah mengejar Belanda yang berundur ke Melaka tu, dan berperang di Melaka. Mereka telah menang, dapat menawan banyak tempat. Sehingga dikatakan betul bulat-bulat sahaja Melaka, kota Melaka tu, yang mana pusat pemerintahan di bahagian Formosa tempat Belanda, itu sahaja yang tinggal pada Belanda. Yang lain sehingga ke Semabuk, Bukit Cina, semua tu semuanya telah ditawan oleh tentera Raja Haji Fisabilillah. Sehingga kan Belanda telah terkepung yang lama, dalam tempoh yang lama. Tapi malangnya ada pengkhianat telah membocorkan maklumat-maklumat sehingga sampai maklumat ke Betawi. Maka setelah adanya bantuan ketenteraan dari Betawi, dengan sebab itulah sebabnya Raja Haji Fisabilillah telah syahid di Teluk Ketapang di Melaka, dan ditanamkan di jenazahnya di Melaka. Kemudian anaknya Raja Jaafar telah membawa jenazahnya, dan sekarang dimakamkan di sinilah Pulau Penyengat ni. Itulah sedikit sebanyak tentang bagaimana kepintaran Raja Haji Fisabilillah ni, kehebatannya menyebabkan dia dapat menjadikan pulau yang kecil. Bayangkan Pulau Penyengat ni kita tengok kecil. Dan tidak besar. Tetapi dengan pertahanan yang berbentuk pulau kecil ini dapat mengalahkan Belanda dengan teknologi Belanda yang besar, teknologi yang hebat, tentera yang ramai. Boleh dikalahkan oleh Raja Haji Fisabilillah, sebab Raja Haji Fisabilillah ni memang telah dididik daripada kecil lagi dengan ilmu kependekaran, dengan ilmu agama, dengan zikir-zikir, dengan amalan rohani, amalan jasmani dan sebagainya. Sebab itulah Ustaz Wan Muhammad Sorir dalam penulisannya disebut apa? Tokoh yang menyerupai dengan Hang Tuah. Tokoh yang menyerupai dengan Hang Tuah adalah Raja Haji Fisabilillah. Sekian sekali itu saya serahkan pada Tuan Moderator. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Hasanuddin ya. Alhamdulillah kita dah dengar kehebatan dan kepahlawanan Raja Haji Fisabilillah. Subhanallah. Sehingga beliau syahid bertemu Tuhannya dengan megah dan bermaruah. Itulah dia jati diri orang Melayu.
Dan makam Raja Haji Fisabilillah sekarang ni sebagaimana Ustaz sebut tadi berada di Pulau Penyengat, tuan-tuan. Dipindahkan oleh Raja Jaafar selepas 26 tahun beliau dimakamkan di Teluk Ketapang, Melaka, oleh kerana keperluan-keperluan tertentulah, ya. Dan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum bagi sesiapa yang nak menziarah ke sini lah, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan teruskan kepada soalan yang yang seterusnya, dan soalan terakhir mungkin kepada Al-Fadil Ustaz Ustaz Nasir, ya. Jadi Ustaz, bagaimana sejarah perubatan di Pulau Penyengat secara khususnya yang Ustaz nampak dan Ustaz kaji? Silakan Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, jadi untuk sesi yang kedua ini saya teruskan dengan menyebutkan sedikit perkongsian mengenai kaedah atau sistem perubatan secara khusus di Pulau Penyengat ini. Okay, tadi kita dah tengok mengenai perkembangan dan contoh-contoh bukti-bukti kewujudan ilmu perubatan di Kepulauan Riau secara umum. Okay, jadi kita nak fokus kepada Pulau Penyengat sebab dia ada keunikan dia yang tersendiri. Okay, jadi untuk di Pulau Penyengat ini, dari segi perubatannya secara praktikalnya seperti yang telah disebutkanlah, kita ada rumah ubat ataupun gedung tabib itu sebagai satu bukti yang sangat nyata. Okay, tapi untuk sesi ini saya nak fokus pada satu manuskrip yang bagi saya sangat unik. Okay, di tangan saya ini ada satu manuskrip yang bernama Risalah Asal Ilmu Tabib. Okay, jadi ini satu manuskrip yang bagi saya unik kerana dua perkara. Okay, yang pertama, kerana manuskrip ini dia ada asas ataupun konsep penting ilmu perubatan Melayu, yang mana konsep asas ini biasanya tidak disebut dalam manuskrip yang lain. Okay, dalam kebanyakan manuskrip biasanya dia akan hanya sebut mengenai nama penyakit dan nama ubat ataupun rawatannya. Sebagai contoh, dia sebut penyakit demam kepialu, kemudian ambilkan itu, ambilkan ini, campurkan lumat-lumat, giling-giling halus-halus, insya-Allah afiat. Okey, biasanya begitu. Okay, tapi jarang kita nak jumpa manuskrip yang bincang mengenai asas kepada perubatan. Okay, bila sebut asas kepada perubatan ni maksudnya ialah dia bincang mengenai 4 unsur. Kemudian 4 unsur iaitu api, angin, air dan tanah ini dia boleh bergabung. Okay, kemudian jika bergabung apakah hasilnya? Dia menghasilkan 4 cecair badan, iaitu dam, balgham, safra dan sauda. Okay, dan 4 cecair ini kemudian akan digunakan oleh tubuh untuk menghasilkan anggota. Okay, yang kita namakan juga sebagai organ ataupun tisu. Okay, jadi benda-benda sebegini dibincangkan dalam manuskrip Risalah Asal Ilmu Tabib ini. Okay, jadi itu satu keunikan yang penting. Selain mempunyai ilmu-ilmu seperti ilmu diagnosis, yang mana ilmu yang sangat penting. Karenanya kalau penyakit hanya disebutkan penyakit dan rawatan, bagaimana kita nak sahkan seseorang itu ada penyakit itu? Okay, kita jumpa banyak penyakit dan rawatan. Tapi macam mana kita nak tahu orang ini sakit apa? Okay? Jadi itu yang sangat penting. Kita namakan sebagai diagnosis. Ataupun dalam bahasa Arab ataupun bahasa Melayu lama kadang dipanggil sebagai istidlal. Okay, benda itu ada dalam kitab ini. Okay, itu keunikan dia yang pertama. Dia ada satu aspek penting yang jarang ada pada manuskrip yang lain. Kemudian aspek kedua yang bagi saya sangat unik dan hanya ada pada manuskrip ini, buat masa ini. Okay, kalau konsep tadi itu dia ada juga pada Thayyibul Ihsan, ada juga pada Ar-Rahmah, ada juga pada Bustanus Salatin. Tapi hanya satu benda penting yang hanya ada di sini ataupun dalam manuskrip ini ialah mengenai konsep nadi yang dibangunkan secara sistematik. Okey. Dalam perubatan Melayu kita ada beberapa kaedah diagnosis. Okey, seperti dalam yang disebut dalam manuskrip Asal Tabib ini ialah disebutkan kita boleh buat diagnosis dengan melihat pada warna kulit. Okey, setiap warna kulit ini dia ada makna yang tertentu. Okey, dan warna kulit ini asalnya sama macam 4 warna tadi. Ada warna yang kemerahan, ada warna yang kehitaman, ada warna yang kekuningan dan ada warna yang keputih-putihan. Okey, jadi semua ini mewakili 4 cecair ataupun 4 unsur dan ada 4 karakter dan 4 jenis penyakit. Okey, jadi kita tengok melalui warna. Okey, dalam ini juga disebut mengenai diagnosis menggunakan urin. Okey, menggunakan urin ataupun air kencing. Okey, jadi ditengok warnanya, kepekatannya, keladaknya, buihnya, semua itu ada maksud yang tersendiri. Kemudian dilihat pada najis,
sama juga dilihat pada warna, strukturnya, dan juga kadang itu baunya itu pun dia ambil kira. Okey. Dan satu aspek diagnosis yang paling penting dalam manuskrip ini dan dihuraikan secara panjang lebar ialah konsep diagnosis menggunakan nadi. Okey. Jadi ilmu menggunakan diagnosis menggunakan nadi ini satu ilmu yang sangat kompleks. Sebabnya kita perlukan kemahiran dan latihan yang berpanjangan. Okey, bukan mudah untuk baca nadi pada tangan. Okey, jadi benda itu dibincangkan secara panjang lebar dalam kitab ini. Okey, dan uniknya nadi ini berbanding dengan nadi dalam kitab lain ialah dalam kitab ini nadi itu seolah-olah sudah menerima pengaruh dari luar. Okey, dia secara asasnya ilmu perubatan di alam Melayu ini dia pada awalnya itu menerima pengaruh kita kata Hindu Buddha ataupun dari benua Hindi ataupun zaman kita kata Sanskrit itulah. Okey, itu jelas. Kemudian datang Islam bawa pengaruh yang kita namakan sebagai Greco-Arabic medicine ataupun pengaruh Yunani dan Arab. Okey, itu jelas sekali dalam sistem perubatan Melayu. Tapi untuk mencari kesan perubatan Cina dalam perubatan Melayu yang awal sangat susah. Tapi saya nampak perkara itu ada dalam manuskrip ini. Di mana kaedah penyusunan nadi itu kalau ikut Yunani Arab dia berbeza, tapi dalam risalah Asal Mutabik ini dia sudah buat sedikit pengubahsuaian pada nadi di mana kaedahnya sama. Dalam perubatan Cina dia menggunakan diagnosis, dia kata ada kiri dan kanan. Kemudian kiri dan kanan itu masing-masing ada nadi atas dan nadi bawah. Dan kemudian setiap itu dari atas, bawah, kiri, kanan menjadi 4. Kemudian setiap titik itu dia akan pecah kepada 3 jari. Jadi semua kali adalah 12 jenis bacaan. Dan ini memang sama macam dalam perubatan Cina. Jadi ini satu inovasi yang dihasilkan oleh penulis manuskrip ini, iaitu Raja Daud Tabib. Dan benda ini tak ada pada manuskrip yang lain. Jadi ini menunjukkan satu bahawa manuskrip ini ditulis agak lewat. Dan ini menunjukkan juga ada pengaruh ilmu-ilmu perubatan Cina yang masuk ke alam Melayu. Dan juga menunjukkan bagaimana orang Melayu tidak menerima perkara ini secara bulat-bulat. Dia tapis semula, susun semula, dan kalau ikut tu ada 4 unsur, tapi untuk pastikan 3 kiri 3 kanan itu menjadi 6, maka ditambahkan lagi 2 jenis unsur di situ. Okey, jadi itu satu keunikan yang penting yang setakat ini saya belum jumpa pada manuskrip-manuskrip yang lain. Okey. Jadi itu satu topik pentinglah yang perlu diketahui oleh mereka yang mengaku pengamal perubatan Melayu, yang mengaku dirinya tabib, mengaku dirinya pakar perubatan Melayu. Okey, jadi mesti kuasai ilmu ini. Dan satu lagi tajuk penting dan menarik dan unik dalam manuskrip ini ialah mengenai nadi itu. Dia ada banyak jenis. Yang awal itu kebanyakannya adalah nadi untuk mengenal penyakit. Okey, tapi yang akhirnya itu dia sebutkan beberapa jenis nadi yang menunjukkan tanda akan mati. Okey, maksudnya dalam bahagian akhir itu nadi itu kadang kita cek, oh ini sakit ini sakit ini. Jadi kita rawat. Tapi ada satu bahagian di akhir itu dinyatakan nadi-nadi yang menunjukkan bahawa dia akan mati tidak lama lagi. Okey. Jadi dia ada beberapa bacaan nadi yang mana kalau tabib rasa nadi itu dia mungkin akan kita bukan kata berputus asa, tapi dia faham tubuh dia dah tak mampu lagi. Jadi kita minta berehat dan buat apa yang patut sehinggalah dia meninggal dunia. Okey, jadi itu antara keunikanlah yang ada dalam manuskrip ini, Risalah Asal Ilmu Tabib yang ditulis oleh Raja Daud Tabib. Okey, dan alhamdulillah manuskrip ini sudah dikaji oleh tim Perdiman. Kita memang sudah lama merancang untuk terbitkan. Doakan supaya kita dapat terbitkannya tidak lama lagi, insya-Allah. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fadil Ustaz Nasir. Alhamdulillah. Dalam kitab Ar-Rahmah fi Tibbul Hikmah karangan Syekh Abbas Kutakarang menyebut alam ni dia ada dua. Alam kecil dan juga alam besar. Alam kecil ini adalah manusia. Alam besar ini adalah alam semesta. Hubungan tubuh dengan alam tiada terpisah tiada. Itulah uniknya perubatan kita. Tuan-tuan dan puan, dalam kitab-kitab telah tulis banyak kitab perubatan Melayu, benda-benda ni, dan insya-Allah kita akan cuba bongkar dan kita akan cuba diskusikan bersama. Dan bagi pihak Perdiman, nantikan kuliah risalah ilmu tabib ini insya-Allah yang akan disampaikanlah nanti
dan kena selalulah tengok page Perdiman insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, program kita dah sampai kepada penghujungnya, dan untuk akhirnya insya-Allah saya akan mintalah kepada Al-Fadhil Datuk Raja Malik untuk memberikan kesimpulan lah ya kepada program kita pada hari ini. Dan saya memohon maaf kepada tuan-tuan dan puan yang berada di dalam live dan juga yang berada di sini untuk sebab kita tidak membuka persoalan ya pada soalan-soalan sebab oleh kerana masa yang tidak mengizinkan kita. Jadi saya mempersilakan Al-Fadhil pada Tuan Raja Malik. Baik, terima kasih Tuan Moderator. Tuan-puan yang saya muliakan, alhamdulillah ini adalah satu pertemuan yang luar biasa penting bagi untuk menghubungkan lagi jalinan-jalinan masa lalu antara Kepulauan Riau dengan beberapa kawasan di Semenanjung Malaysia, baik itu hubungan yang pernah dijalin melalui kerja-kerja maupun individu itu untuk kita sambungkan lagi. Dan juga ilmu pengetahuan, Pulau Penyengat sebagai salah satu ilmu pengetahuan, itu juga adalah satu jalan untuk menyambungkan kita, untuk mempertautkan lagi silaturahim kita untuk menjadi lebih baik lagi. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan dari Perdiman, kawan-kawan rekan-rekan yang datang dari Malaysia yang berhari di Lingga, kemudian berkampung di Pulau Penyengat, menikmati pulau, kemudian berkampung seperti orang pulau, kemudian bersama-sama kita ingin menggali lagi segala macam khazanah intelektual keilmuan yang ada di Lingga dan Pulau Penyengat. Mungkin ada perkara-perkara yang kami tidak dapat untuk menggalinya, untuk menanganinya secara sendiri. Kami memerlukan bantuan bagi pihak-pihak dalam arti yang mempunyai keilmuan yang khas di bidang manuskrip dan juga yang berhubungan dengan kitab-kitab lama. Semoga hubungan ini terus terjalin. Semoga upaya kita untuk memartabatkan pengetahuan bangsa kita, bangsa Melayu itu berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Datuk Raja Malik bin Raja Hamzah dan keluarga serta warga Kepulauan Penyengat kerana sudi menerima kami sebagai tetamu dan sudi bersama kami dalam wacana ini. InsyaAllah. Dan terima kasih juga kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Amin dan Muhammad Abdullah Al-Amin di atas bersama dengan kami dalam program ini, Ustaz Dr. Hasanuddin Yusof dan juga Al-Fadhil Ustaz Nasruddin kerana sudi untuk bersama-sama dalam program ini, dan saya menyifatkan program ini sangat indah dan sangat bermakna bagi kami dan bagi semua pecinta-pecinta kepada agama dan juga bangsa. Terima kasih juga kepada tim media Perdiman dan tim media Al-Fadhil Ustaz Muhammad. Terima kasih juga kepada semua penonton yang live bersama kami yang ada di Malaysia, Indonesia dan seluruh dunia. Semoga anda mendapat ilmu dan pengetahuan dalam program wacana ini insya-Allah. Untuk mendapat maklumat lebih lanjut berkaitan dengan sejarah dan manuskrip, boleh like page Persatuan Penyelidik Melayu Malaysia Perdiman. Boleh juga like page Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin untuk mendapatkan cerita sejarah kemelayuan dan jati dirinya. Boleh like atau request FB Tuan Raja Malik untuk mengetahui lebih lanjut tentang Pulau Penyengat dan juga sejarahnya. Akhir sekali, saya sebelum ni kita dah pergi ke Daik dan juga sebagainya. Saya mendengar banyak pantun-pantun yang telah dibaca ataupun kata dibentangkan kepada kita. Jadi untuk penutup ni saya nak berpantun jugalah, ya. Walaupun lebih kurang insya-Allah, ya. Jadi akhir sekali saya tutup macam ini dengan pantun. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Jati diri Melayu hebat dan megah, jika ilmu dan agama penuh di dada. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi insya-Allah untuk sesi ini seterusnya ada penyampaian kata apa, cenderahati sikit daripada pihak kami kepada Al-Fadhil Ustaz Datuk Raja Malik insya-Allah. Sini.
Okey. Jadi silakan untuk mudah-mudahan insya-Allah sedikit cenderia hati daripada kami, buah tangan daripada kami, mudah-mudahan barakah dan akan ada jalinan hubungan yang seterusnya insya-Allah lepas ni. Silakan. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.